Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada doktor bagi subjek falsafah itu Dr. Irfan. Dan nama saya Ahmad Asfuah Wadin. Nombor ID PB19007. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk sikap warga Malaysia apabila dilanda COVID-19. Pada tahun ini seluruh dunia dikebarkan dengan wabak COVID-19 yang melanda yang berpunca daripada negara China di ibu wilayah Hubei, Wuhan. Ya, dikesan pada pertengahan Disember 2019. Dan untuk pengetahuan semua, penyakit ini penyakit yang seperti influenza yang merebak melalui pernafasan daripada batuk dan bersin. Selain itu juga ia mampu disebarkan juga melalui sentuhan. Dan masa untuk pendedahan dan permulaan gejala COVID-19 biasanya 5 hari atau kemungkinan 2 hingga 14 hari. Dan sebab itu akan diketahui gejala yang mungkin akan berlaku demam, batuk dan sesak nafas. Dan di Malaysia, kes di Malaysia semakin hari semakin meningkat dan jumlah kematian juga telah berlaku dari hari demi hari, dan banyak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan jumlah kes penyakit COVID-19 ini. Dan arahan perintah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan juga dilakukan bagi menghadkan segala pergerakan rakyat di Malaysia ini untuk mengurangkan kes yang kian melanda negara kita. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Dan salam sejahtera. Jadi seperti yang sedia maklum daripada kawan saya yang sebelum ini, pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan falsafah kami yang bertajuk sikap warga Malaysia terhadap ancaman COVID-19. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya, pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi eloklah saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Saiful bin Omar Ali, nombor metrik PH19023 daripada kos teknologi kejuruteraan mekanik. Seperti yang tertera dalam slide yang saya share ini, iaitu yang pertama, sebab berlakunya kerana adanya kerisauan terhadap ancaman daripada pandemik COVID-19. Seperti mana yang kita tahu bahawa penyakit ini merupakan penyakit yang baru dijumpai pada tahun lalu lagi, yang berasal daripada China seperti yang disebutkan daripada kawan saya. Jadi bila mana adanya COVID ni, kita akan ada kerisauan terhadap ancaman. Terusnya akan wujudnya sikap tanggungjawab dan berwaspada bagi mengelakkan penyakit ini berada pada diri kita, kena pada diri kita. Jadi kita kena elakkan dengan wujudnya sikap tanggungjawab dan berwaspada. Seterusnya adanya prosedur standar SOP yang diwujudkan oleh kerajaan dalam setiap aspek. Jadi orang ramai ini wujud tanggungjawab dan berwaspada ini adalah kerana peranan kerajaan yang dimainkan dengan mewujudkan SOP dalam setiap aspek, seperti dalam aspek pembelian barang di pusat beli belah, dalam waktu kerja seharian dan sebagainya lagi. Seterusnya adalah kerana kita mewujudkan sikap tanggungjawab ni adalah kerana untuk memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 di negara Malaysia. Jadi seperti mana yang kita telah update pada baru-baru ini, negara Malaysia merupakan antara negara yang tercepat untuk menangani wabak COVID-19 ini.
bila mana wujudnya sikap tanggungjawab dan berwaspada dalam diri masyarakat, kita akan lebih senang untuk memutuskan rangkaian pandemik COVID-19 di negara kita. Terusnya saya akan beralih kepada kesan-kesan daripada sikap tanggungjawab dan berwaspada dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama adalah wujudnya masyarakat yang mengasihi diri sendiri dan orang di sekeliling. Bila mana kita ada wujud sikap tanggungjawab ni, kita akan mengasihi diri kita, orang sekeliling kita, ahli keluarga kita. Seterusnya masyarakat kita akan hidup dengan aman dan sejahtera dan bebas daripada wabak penyakit ini. Yang kedua adalah kehidupan masyarakat lebih menitik beratkan kesihatan diri. Ini adalah kerana kita mengetahui bahawa COVID-19 ni boleh membawa maut. Jadi dengan adanya sikap tanggungjawab ni, kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 dan mengurangkan kadar kematian di negara kita akibat daripada COVID-19. Contoh daripada kita menitik beratkan kesihatan diri adalah dengan mencuci tangan, memakai penutup mulut di kawasan awam dan sebagainya lagi. Yang ketiga ialah ibu bapa lebih mengambil berat terhadap perbuatan anak-anak. Ini adalah kerana seperti yang saya maklumkan dalam slide kedua tadi, iaitu pandemik COVID-19 ni boleh membawa maut. Jadi ibu bapa perlulah prihatin terhadap perbuatan anak-anak agar diri mereka dan anak-anak mereka selamat daripada COVID-19. Yang keempat adalah keselamatan diri sendiri, ahli keluarga dan masyarakat lebih terjamin. Ini adalah kerana kita bila wujudnya sikap tanggungjawab, kita akan merasa aman dan sejahtera, ahli keluarga kita akan lebih selamat untuk hidup dan sebagainya. Yang kelima adalah negara boleh bebas daripada pandemik COVID-19. Jadi kesan yang paling memberi kesan kepada negara, yang memberi kesan sikap tanggungjawab yang paling berkesan adalah negara boleh bebas daripada COVID-19. Jadi negara kita akan lebih senang dan mudah untuk membuat ekonomi seperti yang sedia kala, kehidupan masyarakat dengan lebih tenang dan sebagainya. Dan seterusnya masyarakat akan lebih mudah untuk membuat kerja. Jadi itu sahaja daripada saya, pesanan saya yang terakhir. Semua harap dapat berada di rumah dalam keadaan baik dan sentiasa mengikuti perintah daripada kerajaan. Jadi pesanan saya, stay safe, stay at home, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Syukri, PC 19093 daripada Fakulti FIM. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sebab-sebab mengapa masyarakat kita tidak patuh akan arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Okey, pertama sekali, sebab mengapa mereka tidak patuh akan arahan ialah kerana kurangnya disiplin diri. Kurangnya disiplin diri ini kita boleh melihat daripada faktor taraf pendidikan yang diterima di kawasan itu. Bila mana terdapat perbezaan dari sudut taraf pendidikan diterima, maka terdapat sedikit perbezaan jurang kita disiplin masyarakat tersebut. Okey, masyarakat yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi sebenarnya mereka ini lebih disiplin kerana mereka telah dididik semasa zaman universiti mereka, dan mereka yang tidak mempunyai taraf pendidikan, mereka sebenarnya tidak tahu apa itu disiplin. Disiplin ini mereka ibarat tak ada apa, benda ni biasa, benda ni normal. Okey, seterusnya ialah mengapa mereka tidak patuh akan arahan ialah kerana mereka ini pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri ini kita boleh
kita boleh melihat dari sudut tidak mengendahkan sesiapa. Mereka falsafah diri mereka dia cakap orang lain yang kena COVID, aku tak kena. Itu telah menunjukkan mereka ni sangat perhatikan diri sendiri. Mereka tak fikir bahawasanya kalau mereka terdedah dengan kawasan yang berpenyakit, so ini sangat membahayakan bukan sahaja dia, malah keluarga serta seluruh masyarakat setempat. Okey, yang ketiga, mengapa mereka ini tidak patuh akan arahan Islam? Kerana mereka ini mempunyai sikap sambil lewat. Sikap sambil lewat ini kita boleh melihat di mana mereka ini tidak mengenakan SOP yang telah dikeluarkan oleh negara kita. Sebagai contoh, kerajaan telah mengeluarkan SOP bila kita ingin keluar harus memakai face mask, perlu cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Hal ini kerana benda kuman itu boleh kita elak bila mana kita menjaga kesihatan kita dan tidak terdedah kepada sekeliling. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Izwan Hakim Abdul Tahir, membuat IDTH 19032. Hari ini saya akan menerangkan kesan-kesan tidak mematuhi arahan semasa COVID-19. Yang pertama, menjadi kes COVID-19 meningkat. Hal ini kita dapat lihat semasa mula-mula Perintah Kawalan berkurung di mana semua rakyat Malaysia panik tentang kes COVID-19 yang telah dilanda Malaysia. Kita dapat lihat sebagai contoh semasa 18 hari bulan 3 hari itu, di mana di TBS ramai manusia rakyat Malaysia berkumpul di sana kerana mereka ingin pulang ke kampung, sedangkan mereka dihalang merentas negeri atau keluar di mana tempat mereka tinggal. Yang kedua, kegiatan dari segi pendidikan ditangguhkan. Kita dapat lihat di mana sekolah, universiti, tadika semua ditutup kerana kes COVID-19 ini meningkat kerana ramai orang melanggar peraturan semasa COVID-19. Yang kedua, negara akan mengalami kerugian dari segi. Yang ketiga, negara akan mengalami kerugian semasa COVID-19. Kita dapat lihat negara Malaysia kehilangan banyak duit. Seperti yang dimaklumkan beberapa hari lepas, negara kita baru kehilangan kerugian sebanyak 45 bilion dalam sektor perlancongan. Yang keempat dan yang terakhir, kesan-kesannya adalah sukar melakukan aktiviti harian. Kita sebagai rakyat Malaysia selalu pergi ke pasar, pergi ke membeli belah untuk membeli makanan harian, dan ini menjadi sukar untuk rakyat Malaysia melakukan hal tersebut kerana ramai rakyat Malaysia yang melanggar peraturan, yang tidak memakai pakaian muka, tidak memakai hand sanitizer, sakit tidak duduk di rumah dan macam-macam. Sekian daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Abdullah bin Mudin dengan ID TH19026 daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Petroleum. Hari ini saya akan membentangkan tentang usaha-usaha memupuk sikap tanggungjawab sepanjang COVID-19. Ada dua pihak yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk sikap tanggungjawab ini, yaitu pihak kerajaan dan pihak ibu bapa. Kedua pihak ini amat memainkan peranan penting. Pihak kerajaan memainkan peranan dalam memperketatkan undang-undang
seperti mewajibkan penggunaan topeng muka, mewajibkan penjagaan jarak 1 meter, dan dilarang keluar rumah tanpa sebab yang munasabah, yaitu ketika PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Pihak kerajaan juga mengeluarkan banyak SOP mengikut kesesuaian harian dan keadaan tertentu. Seperti seorang saja yang boleh keluar rumah ketika waktu PKP dan larangan pembukaan premis ketika waktu PKP juga, dan premis dibenarkan buka selepas waktu PKP, yaitu PKPP. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Seterusnya, pihak kerajaan juga mendedakan kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 melalui beberapa media, yaitu iklan televisyen, liputan berita, dan media sosial. Media sosial inilah yang memberi impak yang sangat besar, karena zaman sekarang ramai orang mempunyai telepon pintar yang membolehkan mereka mengakses media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa seperti yang kita ketahui, ibu bapa ini ialah contoh tauladan untuk anak-anak dan seisi keluarga. Oleh itu, untuk menjadi contoh yang terbaik sepanjang PKP ini, sepanjang wabah COVID-19, ibu bapa perlulah mengelakkan bersalaman dengan orang lain dan kerap mencuci tangan serta mandi. Hal ini akan menimbulkan rasa yang memberi impak positif kepada anak-anak. Sebagai contohnya, bila ibu bapa mereka tidak bersalaman dengan orang lain, maka mereka pun tidak bersalaman dengan orang lain. Hal itu akan membantu kita untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan keperluan kebersihan seperti sabun, topeng muka, dan hand sanitizer. Hal ini amat penting bagi memastikan kebersihan dan keselamatan seluruh ahli keluarga. Ibu bapa juga perlu mengawal pergerakan keluar rumah setiap ahli keluarga. Tidak membenarkan anak-anak untuk lepak merata-rata untuk keluar tanpa alasan yang munasabah, dan memastikan setiap anak-anak stay at home ataupun berada dalam rumah setiap masa. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberitahu ahli keluarga tentang bahayanya COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini ialah satu wabak yang boleh membunuh dan telah menjatuhkan banyak negara di dunia ini. Ibu bapa juga tidak membolehkan semua ahli keluarga berkunjung ke rumah jiran atau saudara mara, serta tidak boleh menerima tetamu sepanjang wabak COVID-19 ini. Karena jika mereka berkunjung atau menerima tetamu, kemungkinan besar untuk mereka terjangkit dengan COVID-19 ini akan lebih besar. Karena COVID-19 ini berjangkit melalui sentuhan. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengawal setiap gerak-gerik ahli keluarga dalam rumah. Seterusnya, sikap warga Malaysia terhadap ancaman COVID-19, yaitu sikap negatif. Rakyat Malaysia kebanyakan lagi kawalan dengan melakukan tinjauan di tempat-tempat yang memberi tumpuan. Tempat yang memberi tumpuan ini adalah seperti pasar raya, kedai-kedai makan atau yang seumpama dengannya. Kerana kemungkinan akan berlaku mungkin akan COVID-19 akan mungkin merebak makin ramai, menjangkiti orang ramai. Dan meningkatkan lagi kes yang berlaku di Malaysia. Pihak kerajaan bolehlah mengerahkan anggota kuasa yang bertanggungjawab untuk meletakkan lagi kawalan dengan melakukan tinjauan di tempat-tempat berikut. Seterusnya ialah membuat pasakan undang-undang lebih berkesan kepada kesalahan kecil. Kerana jika dilihat kesalahan kecil ini seperti yang berlaku pada zaman sekarang, orang awam mengejek atau memaki hamun pihak berkuasa yang menjalankan tugas. Dan kesalahan kecil selain itu, mereka perlu didakwa atau dikenakan undang-undang yang patut untuk menyedarkan diri mereka. Seterusnya, menyampaikan pesanan atau nasihat melalui media sosial
Ni antara adalah cara yang paling secara paling yang mudah untuk dilakukan, kerana menyampaikan melalui media sosial ini adalah kerana kita berada di zaman teknologi di mana semua menggunakan handset atau laptop atau sebagainya dan melayari laman web seperti Facebook, Instagram atau laman Twitter. Bolehlah menyampaikan pesanan atau nasihat untuk menyediakan diri mereka, untuk mereka lebih memahami atau terbuka untuk mengikut arahan kerajaan, memahami lagi apa tindakan kerajaan lakukan, perintah Kepala Perakan lah contohnya. Dan seterusnya, bagi akhir sekali kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah sikap rakyat akan menentukan hala tuju negara sendiri dalam menangani krisis isu COVID-19 yang melanda. Jadi sikap rakyat akan lebih mudahkan kerja-kerja kerajaan dalam menangani isu ini, dan khususnya masyarakat dapat memahami tujuan kerajaan melaksanakan arahan perintah Pegawai Pergerakan dan mengikuti segala apa yang telah dilaksanakan, dan masyarakat akan lebih disiplin dan mengikut arahan yang telah dilaksanakan dan menjadi contoh kepada negara lain. Dan last sekali, masyarakat juga mestilah lebih jana dengan isu yang melibatkan perkara yang serius seperti yang berlaku sekarang iaitu COVID-19, kerana melibatkan dengan nyawa dan orang ramai sendiri. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih.